Sebenarnya saya pun nak berhenti juga. Sebab Saya apa? pun salah seorang nak berhenti. So saya pun nangis-nangis bagi tahu mak. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua pada follower page Harimau Melaya. Hari ni eksklusif podcast minggu ni. Dah lama dah aku rasa aku tak buat podcast. Mungkin last sebelum ni dengan Sorak Media. So hari ni aku bersama salah seorang, aku rasa dia ni seorang legend lah dalam untuk sukan terjun untuk lelaki. Aku rasa dia antara paling berjaya. Dan setelah beberapa bulan aku deal dengan dia, akhirnya hari ni kita ada Brian Nixon Lomas. How are you, Brian? You Hello, good? sihat. Apa khabar? Baik. Brian, Alhamdulillah. kita deal dah 5 bulan kot, 5-6 bulan. So akhirnya aku dapat bersua dengan seorang legend dalam sukan terjun ni. Okay, Brian, terima kasih sudi datang lepak dengan kita orang. Sangat berbesar hati. Dan mungkin untuk first question ni, Brian, mungkin Brian boleh kenalkan diri dulu. Mungkin ada budak-budak yang lahir era 2000 tak kenal siapa Brian ni kan. Boleh. Okay, terima kasih jemput saya datang. Mungkin saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Brian Nixon Lomas. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Merupakan bekas atlet terjun negara dah. Dan saya mula berada di skuad national team, skuad terjun masa umur saya 13 tahun ataupun masa tu tahun 2003 sehingga saya bersara agak awal lah. Pada tahun 2023 saya berhenti. Tapi saya start sukan terjun ni masa umur saya 8 tahun. 8 tahun. Usia 8 tahun. Okey. Kalau untuk fan-fan kat luar sana yang tak tahu Brian ni sebab dia rekod masa zaman-zaman kecil, sebab dia umur 14 dah pergi Olimpik time tu. Tahun 2004 time tu mungkin aku dah ajar 5 aku rasa kot. Okey Brian, bila antara tak salah saya dalam sejarah atlet termuda Malaysia yang pergi ke Olimpik ketika umur 14 tahun. Betul. Macam mana boleh terjebak dalam sukan terjun ni actually masa mula-mula tu? Adakah minat ataupun mungkin family paksa ke macam mana? Okay, dia bagi saya dia menarik sikit lah sebab masa saya kebetulan dekat sekolah saya dulu, Sekolah Kebangsaan Sungai Setutong sikit. Sebab masa tu Majlis Sukan Negeri Sarawak dia ada buat satu talent ID ataupun talent scouting. Okey. So dia coach dengan tim untuk Majlis sukan terjun lah. Betul. Okey. Dia datang ke sekolah saya, dia buat pemilihan, dia tengok struktur badan, tangan, kaki, toes, semua benda. Jadi saya antara yang dipilih lah berdasarkan kepada struktur yang coach jurulatih nak masa tu. Dan yang saya rasa lebih menarik saya memang tak tahu apa-apa, tak tahu berenang, kosong, terjun lagi lah tak tahu. Jadi memang dia cungkil bakat tu daripada kosong, memang berdasarkan kepada bentuk badan, shape. Oh, maksudnya dia datang, so macam budak-budak sekolah semua beratur ke random ke macam mana? Okay, dia random pick, dia tengok okay dia ni badan dia ni mungkin sesuai, dia panggil ke depan, okay. suruh duduk, dia tengok kaki, dia tengok lutut, dia tengok tangan. So lepas tu dia kata okay Brian, you boleh pergi ke kolam renang ni lah yang tak jauh lah daripada sekolah tu dan tak jauh juga daripada rumah. Dan daripada sana dia jurulatih tu ajar kita berenang slowly, lepas tu belajar terjun lah poolside 1 meter, 3 meter dan seterusnya. Oh, maksudnya dia pilih secara random dan okay, ni macam okay, lutut semua okay, kaki okay, dia ambil dan pergi ke next step. Adakah macam tu Brian macam try lah ataupun random lah, bergerak lah, dapat. Betul, masa tu pergi je. Tapi memang tough lah training tu. Walaupun sebab saya masih ingat lagi dalam satu kolam tu penuh, dalam lebih kurang 50 orang. Oh, okey ramai. Tapi lepas sebulan half tak ada lari. Sebab tak tahan dengan training, kena tekan semua kan. Especially bahagian lari. Flexibility. Okay. Maksudnya dia tak tahan lah. So dia maksudnya dia tak nak teruskan lah sukan terjun tu. Lepas tu another 3 months lagi half lari tak tahan. So tinggal lah yang 10 orang ataupun 8 orang yang betul-betul tahan dan kita progress lah ke next step. Okay, contoh daripada 50 orang tu dia ambil dan training berapa lama time tu? Dia macam nak progress sampai kita memang training start je swimming tu, kita dah terus training sampai 2 tahun lah. So siapa yang berhenti di tengah jalan tu memang memang coach tak paksa lah. Dia macam okay. Betul, dia tak paksa lah. Okay. Macam Barisi kata halfway ada yang gerak, lepas tu gerak. Lepas tu tinggal 10. Apa kekuatan mental Brian ketika itu lah, macam mampu tahan sehingga berjaya 10 orang tu? Sebenarnya saya pun nak berhenti juga. Sebab saya apa? pun salah seorang nak berhenti. So saya pun nangis-nangis bagi tahu mak sebab tak tahan kan, sakit. Sebab sakit kena tekan dari segi flexibility kan. Kadang kita kena buat split yang sebenarnya dia menyakitkan lah. Tetapi parents memang dia
Dia support ke tak support masa tu? orang yang memang bagi sokongan 100% lah. So walaupun saya kata saya nak berhenti, tapi parents cakap okay, tak apa, pergi je. Kalau nak berhenti besok, lepas sampai satu tahap, okay, baru boleh berhenti. So dia macam perjanjian lah, macam satu deal dengan parents. Okay lah, saya teruskan sampailah dapat terpilih ke national team. Lepas tu sampailah pergi pertandingan-pertandingan antarabangsa semua tu. Okey, maksudnya selama 2 tahun training di Sarawak sebelum pergi ke Wakil Malaysia kan. Maksudnya apa training-training yang membuatkan orang tak tahan tu? Macam kita tengok kalau kat China macam dia orang kena tekan kaki bagi lipat, memang buat macam tu lah, betul lah. Itu benda tu memang sama. Memang real lah. Tapi mungkin dia tak hardcore sangat, tapi dia lebih kurang macam tu sampai budak-budak akan nangis. Kalau ada 10 orang tu mungkin 8 orang akan nangis. So memang masa tough lah. Training tu memang menguji kekuatan mental lah. Dalam usia yang sangat-sangat muda, kita dah dipaksa buat benda tu. Jadi memang sakit lah. Okay, bila of course dah lalui semua tu, dah berjaya, dah wakil Malaysia, bila yang bergeraknya ke KL tu? Maksudnya first maybe kejohanan ke apa yang Brian ingat lah? Baik, masa saya rasa saya start 8 tahun. My first sukma umur saya 10 tahun dekat Penang tahun 2000. Saya ingat lagi. Okay. Tapi tak dapat apa-apa, saya dapat last. Okay, pendedahan yang baik lah. Dan 2 tahun lepas tu 2002, masa tu usia saya 12 tahun, saya dapat masuk Sukma dan dapat pingat pertama saya di Sukma lah. Dan selepas tu kebetulan masa tu ada jurulatih daripada skuad kebangsaan. So dia tengok potensi beberapa atlet masuk saya tu. Okay. Jadi kita pun dipilih lah masa tu untuk berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil ni. Dekat sana lah saya berpindah 13 tahun form 1 pindah ke Sekolah Sukan Bukit Jalil. 2003 2003. Okay, masa Sukma tu first tak berjaya kan tahun 2000 yang tak ada pingat. 2000 betul tak ada. Yang next tu 2 tahun 2002 baru ada pingat apa tu? Satu perak, satu gangsa. So kat situlah permulaan dapat coach yang Zuliang kan. Dia pilih pergi Zuliang. Okay, mungkin boleh share lepas dah terfikir daripada tak nak, kena paksa, sakit sampai dapat pergi Sekolah Bukit Jalil tu. Tak terfikir lah, sebab masuk je ke Bukit Jalil memang jauh daripada family. Lepas tu kita kena berdikari 13 tahun 13, okay. So memang kalau ikutkan usia yang paling muda untuk masuk sekolah-sekolah Bukit Jalil lah 13 tahun sebenarnya. Okay. Tapi ada juga program-program yang dipanggil atlet-atlet muda juga, macam bawah 11 tahun pun ada. So memang kadang tak sangka benda ni boleh pergi ke tahap yang orang kata sukan Olimpik, sukan Commonwealth semua tu. Tapi kita pun bagi komitmen yang baik lah masa training, dan coach pun nampak potensi, coach pun bagus dan semua benda tu klik, semua benda tu pada masa sama membantulah MSN, coach, kita sendiri pun nak. Jadi itulah sebab tu dan saya pun kadang-kadang sebab coach pernah bagi tahu saya, Brian, your goals, dia kata matlamat ialah pergi ke Olimpik 2004. Dan 2 tahun saya training dengan dia, memang betul apa yang dia cakap tu memang menjadi kenyataan. So 2004 sukan Olimpik pertama saya di Athens. Okay, masa batch Brian berapa banyak yang ke Bukit Jalil ketika itu lah? Kalau tak silap saya ada 5 atau 6 orang lah. 5 atau 6 orang. Campur daripada Sabah, Sarawak, daripada Perak kalau tak silap saya. Okay, 2003 ke Sekolah Bukit Jalil dan 2004 ke Olimpik yang untuk dalam perjalanan setahun tu tak salah saya yang cipta rekod kejohanan dunia yang menang. Kejohanan dunia tahun yang sama. Tahun sama kan? Olimpik pun tahun yang sama. Tahun sama. Okey, mungkin boleh share sikit dalam masa maybe setahun lebih tak sampai 2 tahun. Saya rasa atlet Malaysia pertama yang menang kejohanan dunia time tu kalau tak salah untuk kejohanan terjun kan. So lepas tu atlet termuda pula pergi ke Olimpik. Mungkin boleh share pengalaman tu. Pernah terfikir tak benda tu yang menjadi satu, saya rasa menjadi satu fenomena ketika itu? Betul tak. Memang tak pernah fikir lah, sebab kadang-kadang jurulatih begitu boleh pergi Olimpik, kita macam betul ke coach ni cakap kan. Tapi kita ikut program dia, kita ikut steps apa yang dia beritahu, kita just follow je apa yang jurulatih suruh buat. Dan ketika tu masa tu Olimpik dulu sebelum kejohanan dunia. Olimpik dunia remaja lah. So masa pergi Olimpik pun bagi saya satu pengalaman yang cukup bagus lah, sebab saya memang kecil. Lepas tu diberi peluang pula untuk bawa jalur gemilang masa pembukaan. Dan lepas habis Olimpik, saya pergi ke World Junior di Brazil dan dapat pula satu pingat emas. Bagi saya surprise punya pingat emas lah, sebab
masa tu saya target ke event acara lain tapi dapat di acara lain. So bagi saya nasib pun ada, komitmen pun ada, dan jurulatih pun main peranan yang penting lah. Okay, maksudnya dengan coach Zuliam tu daripada first Bukit Jalil lah, memang dengan dia sampai yang sekarang, sampai yang retired. Betul, dia memang bawa saya daripada 13 tahun, dan dia pernah balik ke Australia tahun 2005 dan dia datang semula tahun 2008 kalau tak salah saya, 2008 2009. Okay, bila Brian antara atlet termuda kan, layak ke Olimpik, lepas tu menang World Junior tu kan. So bila imbau ketika itu kan, apa yang mungkin Brian boleh share pengalaman lah di sana, pergi ke Athens Greens lah time tu. So mungkin boleh share dengan usia muda, lepas tu pergi ke luar negara, masa kat Bukit Jalil pun dah berjauh dengan family tu, ni pergi ke Olimpik pula. Macam mana atasi nervous tu semua? Masa tu memang dekat Olimpik tu saja memang sangat nervous lah, especially masa pembukaan tu saya dah nervous sebab kena bawa jalur gemilang kan. Saya masa tu agak kecil, kena jalan dengan kontingen yang lain, so rasa lain, tapi satu penghargaan lah buat saya sendiri. Kalau dari segi experience dalam pertandingan tu lagilah, sebab bila saya nak lompat saja sebenarnya boleh kata satu kolam tu tepuk tangan bagi sokongan lah dekat saya. So memang perasaan yang kadang-kadang susah nak dijelaskan, sebab benda tu berlaku mungkin sekali saja dalam hidup ni lah. Jadi saya memang itu antara memori yang saya rasa sangat manis, dan benda yang saya selalu bawa lah dalam kehidupan saya. Kalau tak salah saya, di Olimpik ketika itu pun Brian antara yang kedua termuda. Time tu ada, saya ingat siapa yang terpaling muda kan. So lepas dah Olimpik, dah menang World Junior tu kan, melihat progress tu macam mana Brian ketika itu? Adakah Brian macam, uish, aku dah dapat Olimpik, dah pergi, dah champion World Junior? Apa Brian fikir ketika itu, ketika usia 14 tahun lah? Kira lepas 14 tahun tu sebenarnya prestasi saya tak berapa bagus. Saya kira graf saya kalau ikutkan 2004 tiba-tiba pergi Olimpik, menang World Junior, dan lepas tu saya berada di bawah sekejap lah, disebabkan banyak faktor. Satu ialah dalam diving ni kita kena sentiasa upgrade terjunan kita kan. DD lah kita panggil, degree of difficulty tu. So saya tak upgrade dive saya, so saya berada di adakah Brian rasa selesa ketika itu ke? Mungkin juga rasa selesa, rasa macam rasa apa next lagi kan, apa yang kita nak capai lagi lepas ni. Jadi sikit sebanyak kita pun rasa selesa sikit dan tak nak upgrade dive tu. Jadi dia sikit sebanyak menyumbang kepada penurunan dari segi prestasi lah. Tapi selepas 16-17 tahun saya cuba bangkit semula, cuba dapatkan momentum tu dan cuba upgrade terjunan-terjunan baru. So slowly daripada sana pun adalah kenaikan sikit. Okay, mungkin cabaran dia mungkin di zaman itu tak ada social media lagi kan. So mungkin kalau zaman itu ada social media, saya rasa Brian antara paling top lah, mungkin dah ramai fan lah. So apa cabaran ketika itu lah? Mungkin kalau dulu, kalau sekarang ni kritikan tu terus direct daripada fan. Apa cabaran ketika itu yang berbeza daripada sekarang lah? Mungkin masa tu suara atlet tu tak sebesar sekarang. So apa yang kita, antara cabaran ni lah, kita hanya berhadapan dengan jurulatih, dengan pihak agensi macam Majlis Sukan ataupun persatuan. So dia tak terlalu banyak dengan orang public ataupun netizen di luar. Jadi cabaran dia adalah macam mana kita nak sentiasa, sama juga lebih kurang macam mana kita nak sentiasa improve diri sendiri, capai matlamat. Dan bagi saya dari segi training jugalah cabaran masuk, sebab kita memang at that time training tu memang sangat tough lah. Kita train 7 hingga 8 jam sehari. Maksudnya kalau pagi sekolah, lepas tu sekolah, contoh pukul 7 sampai pukul 1 ke 2, lepas tu terus training. Kita ada dua peringkat lah saya panggil . Satu ialah kalau kita sekolah, setengah sekolah kita akan training awal pagi pukul 7 sampai pukul 9, dan pergi kelas 9.30 sampai 2.30 dan sesi petang. So bila tak ada sekolah, kita akan training 8.30 sampai pukul 12, 3 sampai pukul 7. Jadi macam orang yang bekerja lah. Okay. Gitu. So itu komitmen. Tapi sekarang pun lebih kurang sama, tapi mungkin tak tough dulu lah. Okay, mungkin kalau zaman sekarang ni, saya rasa
tekanan tu ataupun kritikan tu mungkin sebab social media dah ada. Mungkin kadang-kadang social media pun boleh melalaikan seseorang atlet kan. Untuk Brian sendiri apa maybe perbezaan dulu dengan sekarang kalau Brian boleh lihat lah. Mungkin walaupun training bersama. Sebenarnya saya pun sempat sikit lah sebab masa tahun 2007, 2008 masa tu dah ada Facebook. Dah ada Facebook, yes. 2010, 2011, 2012 last tahun saya berlatih lah sampai 2013. So saya sempat jugalah dalam era Facebook tu. So kadang-kadang dapat juga kritikan daripada Facebook tapi tak sekeras sekarang. Seganas lah betul sekarang ni. So saya sempat melalui itu dan masa tu dah kena bijak lah tapis apa yang kita nak tengok dan kita pun kena betulkan mindset juga. Kita boleh baca ataupun kita boleh tengok kritikan orang lain tapi kita kena tahu macam mana kita nak balas balik kritikan tu. Adakah kita nak ambil kritikan tu secara positif ataupun kalau ambil secara negatif dan dia akan bagi kesan dekat kita punya diri sendiri ataupun prestasi sukan kita lah. Kalau saya tengok, kalau Brian kata prestasi Brian menurut saya rasa bila walaupun lepas 2004 Olimpik tu tapi Brian still layak untuk Olimpik 2008 2012 kan. So lepas tu ada juga pergi Asian Game, Commonwealth juga kan. Mungkin macam mana jatuh bangun Brian tu sendiri selama menjadi atlet tu sendiri lah. Saya rasa dalam sukan memang kita ada ups and downs, ada atas, kejap ada di bawah. Jadi kita kena tahu apa matlamat kita yang seterusnya lah. Sebab kadang-kadang macam saya sendiri pun dulu macam ada lost direction sikit. Macam lepas ni nak target sukan apa kan. Dan masa tu pun kita berlatih sejak 8 tahun. So kadang-kadang sampai satu tahap tu kita rasa sangat-sangat penat, sangat burnout lah kita panggil. Jadi kena readjust mental, kena readjust kita punya mindset, training semua. Cuma itulah kadang benda tu berhasil juga sebab antara memory yang bagus juga bagi saya ialah tahun 2010. Sebab tahun tu ialah tahun ada Sukan Asia dan Sukan Commonwealth. Dan sebenarnya coach paksa saya untuk masuk 8 event daripada 10 event Sukan Terjun ni. 5 di Sukan Asia, 5 di Sukan Commonwealth. Jadi saya masuk 8 event, saya dapat 5 pingat masa tu. Jadi itulah kadang kena ada coach yang mungkin bantu kita, push kita, baru kita tahu rupanya kita ada potensi ni untuk menang. Sebab kalau tak salah saya Brian dulu, nama Brian juga antara yang dalam list untuk kita mendapatkan pingat emas Olimpik juga kan. Tekanan tu besar Brian? Betul, tekanan tu sikit sebanyak memang besar lah. Sebab kadang kita tahu jurang kita tu dengan top 1 tu memang ada sikit jurang sangat besar. Jadi kita cuba tapi kadang-kadang tu memang susah nak rapatkan jurang tu. Mungkin banyak faktor lah. Kadang mungkin terjunan, skills, mental. Benda tu bergantung kepada bagi saya banyak faktor benda lain. Sebab selalu ni saya nak tanya, kalau dalam TV kita tengok kan kalau sebelum terjun adalah kena buat masak ke ada point. Apa pengiraan point tu macam mana kan? Ada orang kata jangan percik air banyak. Saya nak tahu benda-benda tu secara detail. Betul. Kalau Brian tengah diri okey, hari ni nak kena buat apa macam mana nak fikir tu? Okey, masa dekat pertandingan. Masa dah tengah nak terjun tu. So mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya list terjunan yang kita akan buat tu. Dia random ke kita pilih? 1 sampai 6 tu kita sebenarnya dah tulis. Okey. So misalnya kita training 3.5 pusingan. So kita tak boleh tiba-tiba hari ni rasa nak buat 4.5, tak boleh. Kita kena training dulu. Dia depends pada atlet ke ataupun orang yang tetapkan? Dia depends kepada jurulatih dan atlet tu jugalah. Misalnya saya ada set terjunan 3.5 pusingan dan handstand. Tapi dia tetap ada basic syarat dia. Okay. Contohnya dia kena terjunan depan, belakang, reverse, inward, handstand dengan twist. Ini untuk platform lah. So jadi setiap atlet tu dia kena ada 6 terjunan jenis ni. Dia tak boleh repeat lah. Maksudnya dia tak boleh buat 2 terjunan depan tu masa yang sama. Okey. So terjunan depan sekali saja. Terjunan belakang tu sekali saja. Dari segi pemakahan pula, kalau nak ringkaskan, percikan tu memang ambil kira, okey. tapi dia ambil secara keseluruhan biasanya. Daripada kita berdiri, starting point, mesti kita lompat, jump height dan execution tu lebih kepada kekemasan ketika pusing ataupun twisting lah. Okay, so juri akan tengok semua aspek tu. Sebab saya selalu tengok macam senang orang buat. Brian bukan yang nak main dalam sukan terjun tu sendiri. Lepas tu bila dah berjaya, apa yang pernah terfikir aku boleh buat lah sebenarnya?
Pusing tu. Sebab tu saya selalu bagi tahu yang sebenarnya kita kita kadang tak sedar yang kita ada potensi tu, tapi bila kita dapat support yang betul, mentality yang betul, sebenarnya kita boleh pergi ke satu tahap yang Lebih. sangat tinggi lah. So that's why saya selalu pesan dekat macam atlet-atlet lain kan, yang tak kira apa sukan pun pergi je, cuba. Mana tahu your sebenarnya talent tu sebenarnya Dekat situ, dekat sana.